أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat sama kembali untuk sama-sama kita mengadakan majlis ilmu, dan insya-Allah pada malam ini kita akan manfaat ruang masa yang Allah Taala kurniakan kepada kita semua dengan perkongsian ilmu melalui kitab bimbingan mukmin. Kitab terjemahan daripada kitab Mau'izatul Mukminin, dan kitab Mau'izatul Mukminin merupakan ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita masih lagi belajar satu bab yang cukup panjang. Dah lama dah kita belajarnya. Babnya nak kata panjang sangat tak juga, tapi kerana pandemik ni acak kali paksa kita berhenti ni, maka tak habis-habis lagi bab ni. Nah, itu bab berkenaan dengan pergaulan kita, persahabatan kita dengan sesama orang Islam lah. Jadi kitab ni sebagaimana kita tahu bahawa dia mempunyai 40 bab, ataupun dia kata 40 kitab semua sekali. Jadi tak silap ambonya kita ni sekarang ni kita berada pada bab yang ke-16 ni. Bab yang ke-16 baru. Tak bagi dua lagi. Nah. Sebab dia bagi dua tu bab yang ke-20 lah kiranya, kitab adab kenabian dan akhlak Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang ke-20. Jadi kita sekarang ni berada pada bab yang ke-16. Bab yang ke-16. Jadi banyak lagi lah kena belajarnya. Nah. Baik. Kita nak sambung lagi pengajian kita minggu lepas. Kita berhenti pada minggu lepas. Masih lagi berkenaan dengan tanggungjawab terakhirlah kita terhadap sesama Islam, iaitu yang terakhir sekali apa dia ni, kita menziarahi kubur mereka. Nah, jadi sambung lagi, kata dia adab orang yang menyampaikan takziah. Sunat bagi kita apabila berlaku kematian, maka sunat kita menyampaikan takziah ataupun mengucap takziah lah. Maksud menyampaikan takziah di sini artinya mengucap takziah. Yang kita faham, yang perlu kita faham, takziah ni mesti diucap dengan perkataan. Kalau dengan perbuatan, maka dia tidak jadi takziah lagi. Kalau kita kata ada orang mati, kita kirim pitih pada dia 100, tak ada nak pergi melawat dia, kirim pitih kepada keluarga dia, maka setakat tu orang tak panggil takziah lagi. Sebab takziah ni mesti melalui ucapan kita. Dan syiar takziah sebenarnya, syiar yang perlu dihidup apabila kita mengucap takziah kepada keluarga si mati ni,
iaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia panggil syiar ta'ziah. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni merupakan salah satu daripada syiar Islam. Sebagaimana kita beri salam kepada orang, maka dia panggil kita menghidupkan syiar Islam. Begitu juga apabila berlaku kematian, maka untuk kita menghidupkan salah satu daripada syiar Islam ialah pakak-pakak kita dengar, pakak-pakak kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami, sesungguhnya kita ni, lillah artinya milik Allah. Tu kita ucap gapo ni biar kita faham dah. Inna, sesungguhnya kita semua, kita semua manusia ni. Lillah artinya bagi Allah, maknanya milik Allah. Kita ni milik Allah Ta'ala. Apabila dia bagi nyawa kepada kita, maka lahirlah kita seorang makhluk yang bernyawa. Apabila siapa tahu dia nak ambil balik nyawa kita, maka dia ambil lah. Maka matilah kita. Kenapa? Kerana inna lillah, sesungguhnya kita ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua ni ilaihi, kepadanya sahaja kembalinya kita. Dan sesungguhnya kita kepadanya sahaja, kepada Allah, raji'un, kembalinya kita. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ucap benda tu biar kita berasa dalam jiwa kita, biar jadi satu pengajaran. Maknanya sebab itulah minggu lepas kita sebut kan, minggu lepas kau minggu dulu kamu tak ingat. Katanya makhul, kata dia apa dia? Dia kata mau'izatun balighah wa ghaflatun sari'ah. Kita dengar berita kematian ni satu nasihat yang cukup mendalam. Sebenarnya dengar kita tengok orang mati tu padat dah, dengar kita ucap pula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita hayati betul-betul ucapan kita tu, barulah kita berasa kita ni di dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka bila-bila masa saja Tuhan nak ambil nyawa kita, maka boleh. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi wa ghaflatun sari'ah, tapi lupa yang cepat, lupa yang cepat, yang segera. Mati peringatan yang cukup memberi kesan sebenarnya. Tapi apabila walaupun kita dengar kematian, wa ghaflatun sari'ah, kelalaian ataupun lupa yang cepat. Mudah kita tengok orang mati sebentar je, lepas tu kita lalai balik. Itulah sebenarnya kematian. Jadi syiar kepada takziah ni ialah apa dia? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kena faham bahawa takziah ni mesti dinyatakan dengan sebutan kita, dengan perkataan kita. Itu boleh kecek lah. Kalau orang bisu boleh takziah juga, takziah dengan bahasa isyarat dia. Baik. Hatu apabila kita dengar berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kematian, berita kematian, berita yang berat lah. Bukan segala perkara yang menjadi bala kepada kita, menyusahkan kita, menyulitkan kita, maka sunat belaka kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kali Aisyah menceritakan bahawa di rumah dia ni pelita apa dia panggil, pelita air, pelita minyak gas lah, mampu.
Nah, kau kena sebut mati. Tak bahasa Kelantan kita juga, tak pelita mapu. Lembu mapu, kambing mapu, ayam mapu. Orang luar kata kasar. Orang Kelantan tak cukup beradab dah tu. Nah, lembu mapu cukup beradab dah tu. Orang kata kasar, tak kasar. Nah, maka Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Aisyah kata, wahai Rasulullah, Allah kau pelita mampu, boleh cus semula. Tak pelik. Nah, tokal siapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka kata Nabi SAW, setiap perkara yang menimpa kepada kita, yang menyusahkan kita, yang menyulitkan kita, maka dikira bala dan sunat kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan memang bagi orang Melayu, slogan ni, perkataan ni patah disebut kecuali apabila berlaku kematian saja. Jalan. Takut. Bahkan kalau kita kata, ada orang cerita kepada kita berlaku accident depan masjid berak tadi, Allah. Tak tahulah setara mana. Kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, ustaz tak mati lagi. Tu. Mana orang Melayu cukup batal. Sebutan ni kena sebut tika mati ya. Jalan jadi ubahlah trend kita tu. Setiap perkara yang menyusahkan kita, yang menyulitkan kita, yang menyedihkan kita semua sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak suruh kita ingat pada Allah Ta'ala. Baik. Pahala tu boleh berlaku. Cuma kita nak bahas ni, dia punya konsep takziah. Dah, segala sumbangan kita kepada keluarga si mati tu dalam bentuk pitih ke, dalam bentuk mana-mana pertolongan ke, dalam bentuk nasihat ke, dalam bentuk kita kata cuba kita gaya dia ke lagu mana, semua boleh pahala berlaku lah. Tak? Tapi kita bahas berkenaan dengan konsep takziah. Jadi takziah ni kita kena faham bahawa mesti dengan perkataan. Baik. Kataan supaya wisalah jugalah. Kalau kita nak ucap dengan perkataan tolih, okey bolehlah kita WhatsApp, kita mesej. Boleh gantilah situnya. Insya-Allah lah. Nah. Itu apabila kita dengar berita kematian. Lagu mana kalau kita berdepan dengan keluarga si mati. Nak ucap takziah ni, ucap kepada keluarga si mati lah. Nah. Dan apa makna takziah tu sendiri? At-ta'ziyatu. Ta'ziyatun. Kata bahasa Arab nah. Azza yu'azzi ta'ziyah. Apa makna ta'ziyah? Orang Arab ni dia panggil takziah ni apabila dia kata ahsanallahu azaaka. Orang Arab ni turun-menurun dari kalangan orang Arab zaman dulu, daripada orang zaman jahiliah lagi. Apabila berlaku kematian, maka gi jumpa dengan keluarga si mati, dia kata ahsanallahu azaaka. Kalau seorang lah, kalau gambar ahsanallahu azaakum. Dia ucap lagu tu. Tubiklah perkataan takziah tadi. Ahsanallahu azaaka ataupun azaakum. Jadi adab orang Arab zaman dulu lagi. Jadi apa dianya? Rupa-rupanya adab orang Arab zaman dulu ni dikekalkan dalam Islam kita. Mari Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad tidak menghapuskan adab ni asalnya. Walaupun asalnya adab orang Arab. Sebab tu adab ni sebenarnya dia boleh dalam Islam kita, dan dalam Islam kita
Dia mari tidak menghapuskan adat manusia. Tidak. Cuma adat ni dia tak boleh menyalahi hukum syarak je. Boleh faham? Contohlah, adat orang kita ni mari masjid ni pakai kain plekak, pakai baju Melayu, pakai jubah. Lagu mana agak-agak tak nak tukar sikit adat kita ni, mari masjid ni pakai saping semua. Lagu mana agak-agak hari-hari pakai saping semua. Lagu mana agak-agak tidak ada dosa, tak ada masalah. Tapi orang kata tak apa betul mana kita lah. Tak cerdik mana apa nama kerjaan semak lagu tu. Orang pakai baju Melayu saping berapa ni pak nikah, pak majlis-majlis rasmi. Tak. Tapi kalau buat gitu tidak ada jadi salah. Itu dia panggil adat. Siapa tak salah? Engkau Tuhan kata khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu. Akhirnya hiaskanlah diri kamu ketika mana mu nak sujud, tepat sujud. Hidup tepat sujud, nak sujud kepada Allah Ta'ala, comel diri kita. Jadi comel ni pakai boleh berlaku. Jubah pun boleh, baju Melayu, kain plekak pun boleh. Dah, nak pakai saping semua pun dah pergi. Tak ada masalah. Pasal apa? Ada. Jadi ada orang jahiliah ni bukan tak comel berlaku. Hak comelnya ada juga. Jadi hak comel ni lah, marinya Islam mengekalkan dia. Tak ada masalah. Apabila berlaku ni, amba bacalah dalam kitab-kitab apa, sejarah takziah. Siapa kau tubik nama takziah tu? Asal daripada mana? Asal daripada orang Arab jahiliah zaman dulu. Apabila berlaku kematian, dia jumpa kepada waris mati, dia kata ahsanallahu azaakum. Kata azak dia, ahsanallahu azaakum. Apa makna ahsanallahu azaakum? Ai razaqakumullahu sabral hasanah. Artinya Allah Subhanahu wa taala merezekikan kamu dengan kesabaran yang baik. Tu makna. Dia cahaya juga, tapi cahaya bila-bila syirik tak jadi kerja lah. Tak. Tu dia. Dalam Quran kan banyak kan. Orang jahiliah sendiri pun dia kata Allah Tuhan juga, tapi Allah Tuhan menolong pun Tuhan juga, berapa berhala Tuhan juga, berapa tu masalahnya. Tak jadilah. Okey. Dia sebab saki baki, jahiliah ni dia ada lagi saki baki ajaran nabi-nabi dulu kan. Orang Arab Mekah ni saki baki daripada ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail. Tak. Cuma lama-kelamaan ini jadi syirik tu. Jadi syirik akhirnya. Baik. Faham? Jadi maknanya orang Arab zaman dulu apabila berlaku kematian, pergi jumpa dengan keluarga si mati, dia kata ahsanallahu azaakum, ai razaqakumullahu sabral hasanah. Artinya Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu, beri kepada kamu semua kesabaran yang elok. Itu makna takziah asal. Cuma Nabi SAW apabila Nabi mari ni bawa ajaran Islam ni, maka Nabi SAW buat penambahbaikan dah. Nah, yang pertama sekali apabila berlaku kematian, kita ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi apa dia ni buat penambahbaikan lagi lagu mana? Nabi ajar kepada kita. Suruh ucap lagu ni. Ahsanallahu azaakum, boleh dah. Tapi kalau nak tambah comel lagi, kita kata lagu ni. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Itu Nabi ajar. 3 perkataan. Tak boleh ingat tu. Malu kok Arab. Kekok. Bawa nota lagi. Apabila lagi ziarah mati bawa nota ada. Bawa nota. Lagu mana? A'zamallahu ajrakum wa ahsana
azaakum wa ghafara limayyitikum. Tu Nabi ajar, Nabi buat penambah baikan. Ucapan takziah ahsanallahu azaakum saja tu boleh tak? Orang panggil takziah tu. Nah, pemakna takziah artinya kita pujuk keluarga si mati supaya sabar, dan kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kesabaran kepada mereka. Maka tu dia panggil takziah asalnya. Cuma apa-apa perkataan sekalipun dalam bentuk kita doa kepada dia ko, dalam bentuk paling-paling kurang kita kata sabarlah. Sabar tu pun takziah dah. Bahasa takziah tu ialah kita minta keluarga si mati supaya sabar. Dan kita doa kepada Allah Taala supaya Allah Taala kurniakan kepada mereka supaya sabar. Jadi Nabi buat nama baik kata lagu mana? Yang pertama sekali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kita nak doa kepada apa? Hak innalillah tu untuk kita, bukan untuk si mati. Bukan untuk keluarga si mati. Faham tak tu? Ucapan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan untuk si mati, bukan untuk keluarga si mati, untuk kita sendiri. Tukar tu. Kita pun hati habis ring dah boleh ucap innalillah. Innalillah untuk kita ingat mati. Faham tak? Untuk ingat mati. Tadi kan apa makna innalillah tadi? Inna lillah, kita semua ni milik Allah. Nampak? Dan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja kembali. Ingat mati. Untuk keluarga si mati tu lagu mana tadi? A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Tak ingat. Boleh turut? Boleh turut dah. Okey, turut amal baca 3 kali insya-Allah. Dah boleh ingat lepas daripada ni. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. 3 patah. Sekali lagi dah. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Okey, gapo makna 3 perkataan? Yang pertama a'zamallahu ajrakum. Mudah-mudahan Allah Taala beri ganjaran besar kepada keluarga si mati. Tu baru pek dah keluarga si mati. Innalillah tu pek dah kita. Nampak? A'zamallahu ajrakum, mudah-mudahan Allah Taala besarkan ganjaran kepada kamu semua. Kamu siapa? Keluarga si mati. Wa ahsana azaakum, dan mudah-mudahan Allah Taala campurkan sifat sabar kepada kamu semua. Tu kepada keluarga si mati. Dua patah. Manakala kepada si mati lagi mana? Wa ghafara limayyitikum, dan mudah-mudahan Allah Taala ampun kepada si mati dari kalangan kamu. Tu baru pedah kepada si mati. Tulislah mau nota lah. Dia siapa kat jom baca tu dak. Baca tu. Allahu akbar. Tapi syiar hak mula-mula sekali tadilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak tu kita boleh ucap belaka. Hak tu ni ramai budak-budak ni kita boleh ucap dah benda tu. Baik. Kata dia, bagi orang yang menyampaikan takziah kepada keluarga si mati, hendaklah ia menunjukkan sikap merendah diri. Pertama sekali, kita nak menyampaikan takziah ataupun kita nak ucap takziah kepada keluarga si mati ni, kita kena tunjuk sikap rendah diri kita. Walaupun dia tu orang kampung biasa, orang miskin, orang susah, walaupun kita ni orang besar, orang ada pangkat, tunjuk pangkat kita tu teka-teka jugalah. Tempat-tempat lagu tu tak patut kita ni tunjuk pangkat kita. Kita kena tunjuk sikap rendah diri kita. Ada orang kata hamba tak boleh munafik pula lagu tu dia kata. Kita pasal lain, kita tunjuk pasal lain.
Tidak gitu. Dia sifat yang baik, sikap yang baik ni asalnya dia kena buat-buat je berlakunya. Tak? Sebab kita ni rata-rata kita umat Islam ni sebenarnya tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia pun. Pasal apa orang kata begitu? Sebab apa makna akhlak tu sendiri? Akhlak tu sendiri. Akhlak ni sifat baik yang tertanam dalam diri kita. Yang mana kita tak kena buat-buat akhlak yang baik ni. Dia spontan tubik daripada kita. Tu hamba kata kita orang Islam ni sebenarnya masih lagi ramai tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Masih lagi banyak kita kena buat-buat. Kita faham molek istilah akhlak yang mulia tu. Sifat yang baik yang tertanam dalam jiwa kita, yang mana apabila kita berdepan dengan orang ni cukup mudah untuk kita menunjukkan akhlak kita tadi. Cukup mudah. Nah, senyum ke orang sebagai contoh. Senyum ke orang. Tak senyum tak berdosa. Tapi kalau senyum ke orang tu, maka akhlak mulia lah tu. Baik, orang ni sikap dia ni mudah senyum. Mudah senyum tu maknanya ada dah sikap akhlak yang mulia tu. Yang ada dalam diri dia. Yang tertanam dalam diri dia. Tak jumpa dengan orang, mudah senyum tak payah. Tapi kalau orang hok payah tak biasa senyum kat orang ni, nak senyum berasa tak kena. Kita payah senyum kat orang ke? Nak senyum berasa tak kena. Nampak tak? Kalau gitu kita tidak ada akhlak mulia dari sudut tu. Faham molek tu akhlak mulia. Boleh berlaku nak bahas hamba apa boleh ke? Nak syarah bab akhlak mulia paceroh apa boleh. Kita tak faham konsep lagi kadang-kadang. Konsep benda, arti benda tu. Apa makna sebenarnya? Kita duk sebut mudah-mudah tu. Tak? Jadi sebab itulah kita umat Islam lama sekarang lah ni memang akhlak-akhlak mulia ni memang kena mula daripada buat-buat. Memang kena buat. Cuba lawan nafsu kita, cuba buang sifat malu. Nak mesra dengan orang, nak senyum kat orang. Ataupun nak tunjuk sifat rendah diri, tawaduk kita kat orang ni. Payah kalau kita orang biasa orang panggil tabik hormat sama kita, orang biasa akak sama kita ni. Tak, gi tempat orang susah, tempat orang miskin, tempat orang tak ada nama berapa ni. Payah kita nak tunjuk sikap tawaduk. Kadang-kadang gitu. Tak ada tawaduk lagu tu. Ada ramai lagu tu. Gi pak orang mati duk gitu tangi. Tak. Kadang-kadang tu rumah Allah tangi salah dulu. Sepatut dia lagi tu kok Allah tangi. Duk gitu kata gitu. Cengih. Tu rumah pula mari. Dak Allah tangi. Tak sogi lagu tu. Baik tak sogi. Duk rumah demo lagu tu. Faham tak? Biarlah tak biasa pun. Cuba biasa ke benda ni. Melahirkan rasa duka cita. Ni sama juga. Melahirkan rasa duka cita. Kita tak ada sedih gapo, tak ada kena worry gapo ke. Kalau sepatutnya kita berasa kesian lah. Tapi boleh jadi hati keras dan sebagainya. Tak. Gizero orang mati tak pergi, takut demo kata, gilah kita. Walaupun kita tak ada sedih gapo nama kepada si mati tadi, zahirkan, tunjukkan sifat kita rasa sedih tadi. Dalam satu niskhah dia kata kalau hak ni melahirkan duka cita. Dalam satu niskhah lain dia kata izharul khaufi, menzahirkan sifat takut kita kepada Allah Taala. Itu dia. Jadi kita gabung dua-dua lah. Dah apabila kita pergi keluarga pergi rumah keluarga si mati tadi, kita nak ucap takziah tadi, selain daripada kita melahirkan rasa duka cita, kita lahirkan juga, tunjuk juga sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurangkan perbualan. Mengurangkan perbualan. Perbualan dengan siapa ni? Dalam kitab Arab dia kata ma'al hadirin. Kurangkan perbualan
dengan orang hok hadis situ. Hok ni kau kita pergi lama ke? Kalau pergi sementara lain lah, pergi duduk sejam 2 jam dah. Nak pergi sebentar sangat takut demo kata. Duduk lama lah. Ngok kita je ni kaki buah sokmu. Tak lagi tak buah. Tak ada adat tu. Tak ada adat kita pergi ziarah ataupun pergi ziarah orang panggil kematian tu, kita banyak kecek, banyak buah. Ada. Kita tegur sudah lah. Tegur orang tu, tegur orang ni, padahal. Dan jangan sekali-kali tersenyum atau ketawa. Tu pula dah. Senyum sikit tu boleh. Tapi jangan duk suka banyak-banyak. Allah, hak ni gak berlaku lah dalam masyarakat kita dak. Pergi ziarah orang mati, pergi tanam mayat gapo atas kubur tu gak. Tak. Duk kacek, duk buah, duk gapo, duk suka gapo. Tak ada. Matian ni tidak menjadi pengajar yang langsung kadang-kadang kepada kita. Tak. Bila nak jadi pengajar dia kena mati sendiri. Mati sendiri itu baru dia mendapat pengajaran daripada itu. Masya Allah. Kata dia adab menghantar ke jenazah ke kubur. Adab menghantar ke jenazah, apa makna menghantar? Artinya mengiringi. Adab mengiringi jenazah ke kubur. Ada adab ya. Hendaklah memelihara suasana itu dalam keadaan yang khusyuk. Memelihara suasana dalam keadaan yang khusyuk artinya kita kena sentiasa khusyuk lah. Dia kata dawamul khusyuk artinya kita kena sentiasa daripada kita lepas daripada sembahyang berjalan ke kubur tu, kena khusyuk. Tidak banyak bicara, sekali pula. Tak banyak kecek, tak banyak buah. Memerhatikan kepada yang mati. Perhati kepada hak mati tu. Orang duk pikul mayat, perhati tengok. Perhati tengok, Allah aku mati lagu ni jugalah. Memikirkan tentang maut yang akan menimpa setiap orang yang hidup. Mikir, mati-mati ni akan kena berlaku. Bagi orang yang hidup ni akan mati berlaku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat Quran jelas kan? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, masa mana, tempat mana, keadaan mana, yudrikumul maut. Mati ni sentiasa mengejar kamu, dan akhir sekali dia pegangmu, dia denganmu. Ayat Quran, nak ilmu dah faham. Mati ni mendapatkan kamu. Artinya kita kena faham, kita hidup di atas dunia ni mati duk kejar, duk ambak sama kita. Duk ambak sama. Dia ikut malaikat Israel lah. Malaikat Israel. Ni seolah-olah kita faham tak? Seolah-olah maknanya mati ni benda boleh berjalan. Benda ada apa dia panggil? Ada diri dia mati. Memang kebanyakan ulama ahli sunnah mengatakan bahawa mati-mati ni suatu benda. Satu benda. Banyaklah buktinya, banyaklah dalilnya, di antaranya di akhirat kan, apabila Tuhan memasukkan ahli syurga ke dalam syurga, ahli neraka waktu ubik berabi, ahli neraka akan masuk syurga. Lepas daripada tu maka Tuhan kata ya ahlal jannah khuludun bila mautin wa ya ahlan nar khuludun bila mautin. Wahai ahli syurga, kekal buat selama-lamanya, tidak akan mati. Wahai ahli neraka, kekal buat selama-lamanya, tidak akan mati. Tidak akan mati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kepada malaikat supaya bawa mati tadi dalam bentuk kibas, bentuk seekor bering. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada malaikat supaya sembelihlah mati. Maka matilah mati. Situ. Lah ni tu mati tak mati? Payah nak faham ni. Lah ni mati-mati tu duk hidup. Duk berjalan. Dasar pada ayat ni. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, masa mana, keadaan mana,
yudrikumul maut. Mati ini akan mendapat kamu. Artinya mati sentiasa mengejar kamu. Dan akhir sekali siapa masuk, dia akan mendapat kamu. Orang Kelantan panggil dah lah dia ambil. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada dalam bentih yang kukuh sekalipun, dah maka mati. Jadi benda-benda lagu ni kita cukup yakin mati. Dah. Tapi tak mati ni kita tahu berlaku akan mati tapi tak tahulah nak ayatnya. Sedap semua duduk atas dunia ni dak. Hak itulah Tuhan kata mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ni tipu daya. Dia tipu daya kita. Walaupun kita yakin dengan kematian, semua akan mati. Tak ada orang tak percaya mati ni. Tak. Orang kafir pun percaya lagi mati. Pasal apa duduk tengok orang mati hari-hari? Kita percaya dengan iman kita lah. Allah Ta'ala mematikan manusia. Orang kafir dia percaya. Walaupun dia tak percaya kepada Allah Ta'ala, tapi dia percaya pada mati. Tengok mati hari-hari tu. Mokpok dia mati. Tok nenek dia mati. Tapi bila-bila yakin sekalipun, duduk sedap luar umur kita. Pasal apa? Pasal tertipu daya dengan kehidupan dunia. Allahu Akbar. Cuba duk congok ala gelak metal. Lek rumah duk congok ala gelak metal. Apa pun nerok. Mikir, aku ni umur 90. Galik-galik umur 70 80 mati. Tak lama dah kira-kira ni. Balik-balik lewat dah tu. Tak, balik-balik tidur kalau kita tak rasa kita dimati esok lusa. Balik-balik tidur kita umur 60 70 ni pak 5 tahun lagi kalau kira-kira. Mati cabut nyawa. Serta bersedia untuk menghadapi mati itu. Kita kena bersedialah apabila kita tengok kepada jenazah tadi yang dibawa pergi ke kubur tadi, maka kita akan ingat kepada mati dan juga kita balik rumah kita untuk perbanyakkan persediaan kita untuk menghadapi mati. Menyegerakan pengurusan jenazah itu adalah sunat. Itu dia. Menyegerakan pengurusan jenazah. Dia sebut pengurusan jenazah. Maksud pengurusan jenazah ni semua berkaitan dengan pengurusan jenazah. Maka sunat. Menjadi sunnah Nabi SAW. Di antara benda yang Nabi suruh segerakan kan, iaitu menguruskan jenazah. Semualah. Apa dia ni apabila mati? Apabila mati, segeralah kita segera, maknanya royak nak mayat-mayat pukul berapa, royak you mandi berapa semua sekali. Siap belaka mandi, kapal semayang. Lepas tu sepatutnya lah kalau kira dengan masa lah, kalau mati asal tu sepatutnya boleh tanam belum ngori. Patutnya lah. Pasal apa? Lon ni Tuhan beri teknologi pada kita. Nak semayang mayat mudah. WhatsApp kata email mungkin tu, email mungkin ni. Zaman dulu kena pergi nuruk, nak berapa. Mudah berlaku zaman sekarang lah ni. Pasal apa kena segera tuan-tuan? Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis muttafaqun alaih. Ada riwayat Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa zalika fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Apa makna? Nabi kata segerakan dengan segala pengurusan jenazah. Kerana jenazah ni ada baik, ada jahat. Orang mati ni ada baik, ada jahat. Baik, ada baik, ada buruknya. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Maka sekiranya jenazah tu orang baik, orang soleh, maka bermakna kamu menyegerakan kebaikan kepada dia. Pasal apa? Masuk dalam kubur dapat merasai nikmat kubur. Kalau dia tu orang baik, bermakna kita ni tolong segerakan dia supaya dapat nikmat daripada Allah. Kalau orang baik. Wa in taku siwa zalika. Dan kiranya kalau mayat tu tidak gitu. Nabi tak kata jahat.
Nabi kata, dan sekiranya kalau mayat tadi tidak gitu, tidak apa? Tidak baik. Tidak soleh. Nah, fasyarrun tad'unaha ala riqabikum, maka kejahatan yang kamu cepat-cepat buang daripada leher-leher kamu. Faham tak? Kalau dia tu orang jahat, bukan orang soleh, bermakna kita cepat segera pelepah benda jahat daripada kita, benda tak molek daripada kita. Kalau dia tu baik, kita cepat tak tolong dia dapat apa boleh cepat dia punya nikmat dalam kubur tadi. Tapi kalau dia tu jahat, bermakna kita cepat buai benda jahat daripada atas tanggungnya kita. Jadi segala-galanya jenazah ni tak kira lah baik kau jahat, kau soleh, kau tak soleh semua sekali. Atau orang-orang tak, tu alim sekalipun sepatutnya gitu. Tak perlu lama-lama. Cuma oleh kerana pakat nak mari berlaku. Tapi kalau kira hukum sungguh, tu alim sekalipun, orang baik, orang soleh, orang alim sekalipun, disunatkan segera juga. Pasal apa? Kita nak menyegerakan dia supaya dapat nikmat tu. Bantu dia situ, cepat dia situ. Itulah di antara sunnah Nabi SAW, iaitu menyegerakan segala pengurusan jenazah. Jadi lepas ngurus jenazah gapo semua sekali itu, di antara benda kena cepat laginya, bayar hutang dia, tunai wasiat, lepas tu bagi harta pesaka. Baik juga kadang-kadang kita ni. Banyak kisah amo dengar lah, amo jumpa lah. Waliknya kalau hak jatuh mati, anak ramah jatuh mati, mok tu si bagi dia kata aku hidup lagi ni. Enggak kadang-kadang dari kalangan adik-beradik tu tak tergamuk nak sebut, tak tergamuk. Kita bagi selalu dia sebut gitu, dia mau pakak marah belakang. Dia mau kata wasok kanuk gitu mo. Masa mo hidup tak ada cara-cara mana. Dia mau kata lagu tu pula. Paling-paling tidak bisik dengan ustaz-ustaz kau, tu email kau. Biar tu email sebut benda tu. Boleh jadi kita kata dari kalangan adik-beradik tu, nak sebut payah, dia mau akan cok macam-macam. Sebut pada tu email, bisik pada tu email supaya nasihat disegerakan untuk membahagi harta pusaka. Ni kadang-kadang mati 2-3 lapis baru nak bagi, susah belaka. Mati berapa lapis, lepas tu lepas mati tu orang tu reto, orang ni reto, orang tu tanuh, orang tu taneng ni susah belaka. Lepas. Jadi bukan masalah kita kata tomok harta ke apa, tapi hukum dalam Islam bagi harta pusaka pun digalakkan supaya kita segera juga. Jangan lambat-lambat. Supaya selesailah. Dia panggil benda-benda yang berkaitan dengan si mati. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita, supaya apa tindak tanduk kita ni menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam kita. Wallahu taala alam bisawab. Aqul qawli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل جمعنا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.